ikut. Dah nampak. Kalau yang lurus tebal tu alfa, kalau bengkak-bengkok tu beta, kalau putus-putus gamma. Okey, macam itulah. Nampak yang putus-putus ni. Putus-putus ni gamma lah. Kalau tebal alfa, mana tebal tu tak tebal. Ni alfa. Bengkak-bengkok ada bengkak-bengkok. Bengkak-bengkok tadi beta. Macam itulah nak kesan dia. Inilah kita panggil dia kebok awan resapan. Faham ke? Boleh? Boleh. Boleh kan? Macam ni lah kebuk awan resapan. Okey, next. Kalau macam ni, ni alfa. Mana tadi? Ni alfa kan? Sebab dia tebal kan? Lurus dan tebal. Ni alfa. Okey, kenapa dia tebal? Kenapa alfa tebal? Dia paling tebal lah banding beta dengan gamma. Okey, sebabnya kalau kamu tengok kat sini, dalam jadual, mana jadual yang ni? Sifat-sifat alfa, beta, gamma. Mana ke sekejap ni sifat semula jadi. Alfa, beta, gamma. Okey, kenapa tadi alfa tu tebal? Sebab jisim dia paling tinggi. Okey, jisim dia paling tinggi. Lepas tu zarah beta, sebab tu dia tebal Yang sinar beta tu dia halus kan sebab jisim dia rendah. Okey, lepas tu tadi kan sinar alfa kan dia tebal, jisim dia tinggi. Lepas tu dia lurus. Kan dia tak bengkak-bengkok sebab bila jisim dia tinggi, dia susah nak dipesongkan. Sebab tu dia lurus. Tapi kalau sinar beta, jisim dia rendah. Bila dia rendah, dia senang nak dipesongkan sebab tu dia bengkok. Okey, tu beza sinar alfa dengan sinar beta. Tapi kalau sinar gamma, dia tak ada jisim langsung. Sebab tu dah nampak macam putus. Faham ke ni? Respon. Boleh? Boleh. Okay, faham. Okey. Lepas tu tadi cikgu dah ajarkan sinar alfa kuasa penembusan dia lemah, beta dia sederhana, sinar gamma dia sangat kuat. Okey, lepas tu tengok sinar alfa. Sinar alfa ni zarah dia apa sebenarnya? Zarah alfa dia. Dia sebenarnya kan sinar alfa tu terdiri daripada nukleus helium. Nukleus helium iaitu He42 kan? Helium 42. Dia sebenarnya zarah helium So lepas tu charge dia positif. Okey, tapi kalau zarah beta pula sinar beta kan. So zarah dia tu terdiri daripada zarah elektron. So kalau elektron semua orang tahu kan charge dia apa? Elektron charge dia apa? Negatif. Ya, charge dia negatif sebab tu charge dia negatif. Tapi kalau sinar gamma, dia tak terdiri daripada zarah-zarah. Kalau macam sinar alfa tadi zarah helium kan, zarah beta. Kalau beta zarah dia elektron. Tapi kalau sinar gamma dia tak terdiri daripada zarah, dia adalah sejenis apa? Sinaran elektromagnet. Okey. Kamu dah belajar kan sinaran elektromagnet? Tajuk apa ni? Elektromagnet ni. Gelombang. Tajuk gelombang kan, gelombang elektromagnet kan. Kan gelombang elektromagnet kan ada sinar gamma. Ada berapa gelombang elektromagnet? 7. Apa dia? Rancangan malam apa? Radio. Ni radio. Lagi ni mikro. Lagi apa? Rancangan malam ini cantik untuk cantik untuk ex girlfriend. Ingat tak benda ni? So ni radio, mikro, ni apa? Inframerah. C apa C? Cahaya. Cahaya nampak, ada cahaya tampak pun boleh tak? Tampak pun boleh, nampak. U apa U? Ultra ungu. Okey, ultra ungu. X apa X? X-ray. G apa G? Gamma. Ya, G gamma. Okey, inilah dia sinar gamma ni. Sinar
di gelombang elektromagnet, tapi dia adalah sinar radioaktif. Dia adalah sejenis sinaran radioaktif yang bahaya So dia dalam gelombang elektromagnet. So dia tak ada charge lah, dia tak ada charge dan tapi kuasa penembusan dia sangat kuat Okey, dia boleh bergerak beberapa ratus meter. Okey, kemudian daripada ni dari segi kuasa pengayonan pula. Sinar alfa, beta, gamma semua boleh mengayon dalam udara, cuma tengok kuat yang tak kuat je. Kalau alfa dia paling kuat, lemah, yang sinar beta dia lemah Kalau sinar gamma dia sangat lemah. Okey, disebabkan sinar alfa ni kuasa pengayonan dia sangat kuat, kita boleh guna alat untuk kesan sinar alfa. Pakai alat apa? Pakai alat, sekejap Boleh ada satu alat tu kan dia memang special untuk kesan sinar alfa je. Oh ni dia pakai ni, nama dia apa? Pembilang bunga api. Okey, pembilang bunga api. Dia hanya boleh kesan sinar alfa sahaja. Sebab apa? Sebab kuasa pengayonan dia sangat tinggi dalam udara. So nanti kan kamu akan nampak, okey jangan tunjuk video. Mana? Okey, inilah dia pembilang bunga api. Okey, kalau kita letak radioaktif yang keluarkan sinar alfa, nanti kamu akan nampak macam ada bunga api. Sebab nama pun bunga api kan, pembilang bunga api. So kamu akan nampak bunga api. Okey, kejap Okey. Terus tu. Okey, so kat sini kamu akan nampak. Sekejap Okey, tu radioaktif. Nampak tak bunga api? Macam tu lah bunga api dia. Nampak spark. Nampak. Bunga api Kalau ada bunga api tu, so maksudnya radioaktif ni dia ada sinar alfa, dia keluarkan sinar alfa. Tapi kalau misalnya kamu letak radioaktif, dia tak ada apa-apa bunga api, maksudnya radioaktif tu dia tak keluarkan sinar alfa. Sebab tak semua radioaktif boleh keluarkan semua sinar. Ada radioaktif dia keluarkan sinar alfa sahaja, ada radioaktif yang keluarkan alfa, beta, gamma, ada radioaktif yang keluarkan gamma sahaja. Okay, so dia ada macam-macam jenis lah radioaktif ni. Okay, tu sinar alfa. Okay, next. Selain daripada pembilang bunga api, kita juga boleh kesan sinar alfa sahaja dengan menggunakan elektroskop. Elektroskop pun dia hanya kesan sinar alfa saja. Kalau soalan tanya kenapa dia boleh kesan sinar alfa sahaja, kau nak jawab apa? Kalau soalan tanya kenapa elektroskop hanya boleh kesan sinar alfa sahaja, kamu nak jawab apa? Sebab sinar alfa ni dia mempunyai kuasa pengayonan yang paling tinggi dalam udara. Okey, tu jawapan dia. Okey, kalau macam ni kan pembilang bunga api tu, kenapa dia boleh kesan sinar alfa sahaja? Sebab mempunyai kuasa pengayonan paling tinggi dalam udara. Okey, dalam udara. So hanya dia je lah yang boleh dikesan oleh pembilang bunga api dengan elektroskop ni. Kalau beta, gamma, kuasa pengayonan dia rendah so tak dapat dikesan. Okey, macam mana elektroskop ni dia buat kerja? Cikgu tak ada pula video elektroskop ni. Korang tengok lah yang ni sekejap Okey, ni nama dia elektroskop daun emas. Dah tak kamu belajar elektroskop daun emas? Pernah. Nah kan? Okey, ni lah daun emas dia. Okey, kenapa daun emas ni dia menjauhi? Kenapa daun emas ni menjauhi ni? Sebabnya dia punya charge dia apa ni? Charge dia dua-dua ni charge positif kan? Bila charge sama, kalau charge sama dia buat apa? Dia
menolak. So dia menolak. Okay, charge sama dia menolak. Sebab tu dia menolak. Okay, bila kamu letak radioaktif, contohnya kamu letak apa radioaktif. Contohnya kamu letak kat atas ni, kamu letak uranium contoh uranium. Okay, uranium dia ada sinar alfa dia ada sinar alfa. So nanti sinar alfa ni dia akan buat apa tadi? Kuasa payunan dia apa? Awak kat sini hujan lah. Korang dengar ke suara cikgu Dengar. Kat sini lepat. Okey, sinar alfa kuasa payunan dia tinggi tinggi dalam udara. So nanti kan udara dekat dekat sini semua akan bercas positif, bercas negatif, positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif. So udara tu akan bercas positif, negatif, negatif, positif. Okey, sekarang ni cas udara ni cas mana yang akan tertarik kepada elektroskop. Sekarang ni elektroskop kita bercas positif tau. Bercas positif. So udara yang bercas apa yang akan tertarik kepada yang bercas positif ni? Respon. Negatif. Negatif. Udara negatif So udara yang bercas negatif ni okey dia akan tertarik. Cikgu buat lagi. Okey, udara yang bercas negatif ni dia akan tertarik. So dia akan turun bawah dia akan tertarik kepada elektroskop yang bercas negatif ni. So dia tertarik. So apa jadi kat sini? Bila charge negatif dengan positif dia akan berlaku apa? Dia akan berlaku peneutralan. Dia akan berlaku peneutralan dah macam kimia punya proses lah. Dia akan apa? Meneutralkan. Okey, charge negatif udara akan meneutralkan, akan meneutralkan charge positif elektroskop, So bila dia dah neutral, so kat sini tak adalah charge, Bila dah tak ada charge kat sini, apa jadi? Kalau dah tak ada charge kat sini dah, sebab dah neutral. Nanti Daun tu jatuh. Daun emas tu dia akan apa tadi? Jatuh. Dia Jatuh ke bukan jatuh, daun emas tu akan merapat. Kan dia akan mendekati. Dia akan mendekati, daun emas tu akan mendekati antara satu sama lain. Tak pun kamu boleh buat perkataan ni menguncuk. Dia menguncuk, daun emas tu menguncuk. Dia akan menguncuk kat sini, dia akan rapat. Dia akan tutup, macam tu. Boleh ke? Faham? Faham ke ni? Faham. Okey. Macam ni daun emas ni terbuka sebelum ni. So dia akan menguncuk, so dia akan rapat antara satu sama lain. Macam tu lah. Okey. Okey, next. Jadi kat sini dah habis dah So ni jadual dia. Okey. Tadi ni plat fotograf tu tadi lah. Plat fotograf yang filem fotograf tadi kan yang dalam lencana pekerja-pekerja radioaktif tu. Dia boleh kesan alpha, beta, gamma. Yang tiup Geiger mula ni dia sebut beta dengan gamma je kan. Kamu betul kan dia boleh kesan juga alpha, Dia boleh kesan alpha bukan beta dengan gamma je. Dia boleh kesan alpha, beta, gamma. Kebun awan resapan pun dia boleh kesan alpha, beta, gamma. Pembilang bunga api alfa sahaja, elektroskop daun emas ni pun alfa sahaja. Kenapa ni? Sebab kuasa payunan dia tinggi, yang paling tinggi dalam udara. So dia boleh dikesan oleh pembilang bunga api dengan elektroskop daun emas, Okay, next. Ni apa ni? Mengkaji kuasa penembusan senaran radioaktif. So kamu faham lah ni Kita tak buat eksperimen ni. Tak ada pun radioaktif dalam makmal. Okey. Sekarang ni lah. Sinar radioaktif alfa, beta, gamma dia boleh terpesong dalam medan elektrik. Contohnya kita ada plat negatif dengan plat
positif. Kita sambunglah dengan bateri. Yang plat positif tu kita sambung dengan terminal positif, yang negatif ni kita sambung dengan bateri apa? Terminal negatif. Kan ni bateri. Bateri kan dia ada dua terminal, positif dengan negatif. So yang bersambung dengan positif tu jadi plat positif, yang sambung dengan negatif tu jadi plat negatif. Okey, kita tengok siapa yang terpesong dengan plat negatif. Siapa ni? Alpha. Alpha. Kenapa sinar alfa terpesong dengan plat negatif? Sebab alfa ni bercas. Positif. Ya, sinar alfa ni kan dia bercas positif. So dia terpesong dengan plat negatif. Yang beta ni pula dia terpesong dengan plat positif sebab beta ni bercas apa? Bercas negatif. Kan sinar beta kan elektron kan charge negatif. Yang alfa pula adalah zarah apa? Helium kan. Dia charge positif. Okey, tapi gamma, tengok gamma. Apa jadi gamma? Dia terpesong tak? So, sebab dia neutral, dia tak ada charge. So dia tak terpesong lah, dia straight ke atas. Jadi sinar radioaktif pun kita boleh pesongkan dalam medan elektrik. Okey, cara nak buat eksperimen dia, ada je eksperimen dia sekejap mana lah? Oh ni ke? Itulah cara nak buat eksperimen. So kita ada plat positif kat atas, plat negatif kat bawah ni. Jadi kita tengok yang depan ni kan, yang dia tembus ni apa benda ni? Ini sebenarnya ni sebenarnya filem filem fotograf. Okay, filem fotograf. Okay. So, kamu tengok yang terjadi kat filem fotograf kan? So mana alfa, mana beta, mana gamma. So kat situ dia kata apa? Yang bawah ni alfa. Okay, yang bawah ni alfa. Sebab alfa kan dia charge positif, so dia akan terpesong pada plat negatif, sebab tu dia pesong ke bawah Yang beta pula, beta dia charge negatif kan. Beta charge negatif, so dia akan terpesong pada plat positif, sebab tu dia pesong ke atas. Yang tak terpesong ni, yang tengah-tengah ni apa? Respon. Gamma. Yang tengah tu gamma dia tak terpesong. So cara nak kesan pakai filem fotograf lah, tengok. Sebab filem fotograf yang akan jadi warna hitam kalau terdedah dengan sinar alfa beta gamma. Okey, tu medan elektrik. Okey, selain daripada tu alfa beta gamma ni juga kita boleh tengok pesong ke tak pesong ke dalam medan magnet. Okey, medan magnet. Mana medan magnet? Ini ni dalam medan magnet. Tapi masalahnya sekarang ni medan magnet ni kan kita ada magnet kat sini. Contohnya magnet ni magnet utara, bawah ni magnet selatan. Cikgu nak ajar, cikgu kena pakai jari, okey? Kena tunjuk tangan. Dia guna tangan ni, dia guna tangan kiri Fleming untuk tahu arah pesongan. So cikgu kena tunjuk tangan cikgu masalah sekarang ni. Boleh tak benda ni kita ajar masa buka sekolah? Buka sekolah lah baru boleh tunjuk tangan cikgu ni, betul tak? Betul. Buka sekolah bila? Lepas 2 minggu ke? Kan buka sekolah lepas 2 minggu kan? So time buka sekolah ni cikgu sambung yang ni Ke korang nak belajar time cuti sekolah Kat sekolah. Belajar kat sekolah, okey. Tapi kalau misalnya tak jadi buka sekolah, kita belajar online, so cikgu akan carilah webcam ke apa nak tunjuk tangan cikgu ni. Okey, so itulah setakat ni kelas. Jangan lupa hantar PBT. Boleh? Okey, itu saja. Okey, bye-bye. Bye cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Salam. Cikgu.
Ya, dah. Ya sama.